Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Puan Nurul Hayu Syahidah binti Nordin, pensyarah untuk subjek komunikasi antara budaya kami, rakan-rakan seperjuangan yang hormati sekalian. Alhamdulillah, kumpulan kami telah berjaya menyiapkan tugasan ini dan tajuk yang telah kami pilih adalah nilai maskuliniti dalam masyarakat Jepun. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Zulkifli bin Muhammad Rais. Yang kedua, Muhammad Rafiq bin Husin. Yang ketiga, Rafi bin Tomino. Yang keempat, Dinesh anak lelaki Murti. Dan yang terakhir, Suhazan bin Noh. Tajuk yang pertama adalah pendahuluan. Dalam memperkatakan tentang budaya, ianya wujud apabila sebilangan orang mentafsir peristiwa di sekeliling mereka. Budaya merangkumi semua aspek di persetaraan kita, termasuk dalam organisasi dan juga sesebuah negara. Menurut Hospit, yang merupakan seorang ahli psikologi sosial, budaya maskulin atau masyarakat maskulin adalah budaya yang menekankan jangkaan yang berbeza untuk lelaki dan wanita. Dalam budaya maskulin, lelaki dijangka menjadi tegas, berdaya saing, bercita-cita tinggi, memberi tumpuan kepada kejayaan material dan menghormati sesuatu yang besar. Jepun adalah salah sebuah negara yang tinggi menekankan nilai maskulin. Berkata tentang budaya maskulin di Jepun, maskulin di Jepun memberi makna bahawa lelaki dicirikan sebagai agresif, bebas, objektif, dominan, berdaya saing, yakin dan analytical. Manakala wanita dicirikan sebagai seorang yang bijaksana, lembut, penyayang, sensitif terhadap perasaan orang lain dan pendiam serta bercakap tanpa bahasa yang kasar. Di Jepun, wanita dianggap lebih lemah berbanding lelaki. Saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Zul, sahabat saya. Seterusnya giliran saya untuk membentangkan dua perkara, iaitu latar belakang sejarah peranan jantina di Jepun dan satu lagi adalah nilai kekeluargaan. Okey, kalau kita lihat pada awal masyarakat Jepun ni, dia panggil matriarki, dalam kurungan dia feminin lah. Dia adalah pada zaman samurai. Okey, dan patriarki ni maskulin adalah pada zaman selepas berakhirnya zaman samurai, iaitu zaman feudalism. Okey, jadinya zaman patriarki ni banyak dipengaruhi oleh daripada China lah. Okey, pada zaman matriarki, semua wanita perlu hormat kepada bapa, suami dan anak lelaki. Sebab lelaki ini dia mencari rezeki dan keluar bekerja. Yang perempuan hanya duduk di rumah saja. Ini pada zaman matriarki. Tetapi setelah undang-undang samurai ini tiada lagi, pada tahun 1868 dia last undang-undang baru pemodenan perindustrian, dan pada masa itu pun adalah Perang Dunia Kedua. Jadi perempuan ini terlibat secara langsung kepada tenaga buruh perindustrian. Okey, jadi sebab itulah adanya perpindahan budaya masyarakat daripada matriarki ke patriarki. Okey, seterusnya kita lihat kepada nilai kekeluargaan. Kalau kita lihat pada nilai kekeluargaan pada zaman Perang Dunia Kedua berakhir, terdapat perubahan pada fasal kesesamaan gender. Gender iaitu lelaki dengan perempuan sama rata. Walaupun dia tidak terpakai kerana pada masa ini dia dapat tantangan. Masih lagi lelaki perlu bekerja masa panjang dan perempuan kalau bekerja masanya lebih pendek berbanding lelaki, dan perempuan masih lagi perlu menguruskan
hal-hal di rumah. So nilai kekeluargaan di Jepun tu masih lagi berlaku masa panjang, dan perempuan kalau bekerja masanya lebih pendek berbanding lelaki, dan perempuan masih lagi perlu menguruskan hal-hal di rumah. So nilai kekeluargaan di Jepun tu masih lagi berlaku sehingga kini. Jadi lelaki masa panjangnya lebih panjang, perempuan masa kerjanya lebih pendek. Kalau macam kita, kalau lelaki balik pukul 5 petang, perempuan pun balik pukul 5 petang. Tak ada beza kan. Tapi di Jepun tidak. Sampai sekarang masih lagi macam tu. So semua penjagaan anak-anak hal rumah tangga, walaupun dia dah bekerja, tetapi diserahkan kepada perempuan. Cuma masa bekerja perempuan itu pendek berbanding lelaki. Okey, sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pada sahabat saya. Saya sambung bahagian perkahwinan dan penceraian. Bagi masyarakat Jepun, bercerai dianggap sebagai satu isu keluarga yang peribadi, di mana pihak kerajaan tidak terlibat sama sekali, dan pihak kerajaan hanya menyediakan kertas undang-undang ketika proses perkahwinan dan persetujuan bersama antara kedua-dua pihak. Seperti mana budaya Jepun dah termaktub dalam undang-undang keluarga, di mana wanita kena tukar nama keluarga dia selepas berkahwin. Yang kedua, mereka terpaksa mengawal warisan mereka demi keluarga mereka. Kebebasan mereka dikawal dan disekat. Pasangan punya dua pilihan, sama ada mau bercerai melalui mahkamah keluarga atau melalui pendaftaran yang begitu mudah. Dalam kes yang melibatkan keganasan rumah tangga, penderaan, selalunya wanita ni berada dalam keadaan tidak berfaedah kerana harta dan pegangan aset tidak sama rata. Ini kerana hanya lelaki saja yang boleh mewarisi harta mereka. Ini menjadikan status wanita ni begitu lemah, dan kesan negatif yang sangat ketara dapat dilihat ketika pandemik COVID-19 tahun 2020. Bulan November tahun 2020, kes bunuh diri meningkat 40% berbanding pada November 2019. Benda ni sangat-sangat membanggakan. Penyertaan tenaga kerja. Okey, dari era zaman Meiji lagi kita dapat lihat utamaan bagi kaum wanita ini adalah berkaitan menguruskan rumah tangga dan keluarga sahaja. Jepun ni dia menduduki tangga ke 110 daripada 149 dalam indeks jurang gender Forum Ekonomi Dunia tahun 2018, di mana jurang gaji lelaki jauh lebih besar daripada jurang gaji wanita. Wanita Jepun ni lebih cenderung pada urus keluarga dia. Bila bekerja pun tak lama, lepas tu dia akan berhenti kerja, dia urus keluarga dia dan membesarkan anak-anak dia. Dan pada tahun 2015, tinjauan asas ketidaksamaan peluang pekerjaan, dia menunjukkan lelaki memegang 93.6% sebagai ketua jabatan. Dan begitu juga di dalam perubatan, doktor wanita jumlah dia lebih kecil daripada lelaki. Dan wanita ni sukar untuk mendapat kerusi korporat di sesetengah jabatan, di mana jurang diskriminasi mereka sangat-sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Penyertaan dalam politik. Penyertaan golongan wanita dalam politik merupakan antara yang paling rendah di dunia. Golongan wanita yang bertanding atau menyertai politik di Jepun akan sering diganggu dengan perkara-perkara yang tidak sihat, sehingga kepada permasalahan gangguan seksual. Ramai berkata mereka telah diganggu secara seksual oleh pengundi, penyokong, malah dari ahli dewan yang lain. Walaupun banyak pembaruan dilakukan terhadap perkara ini, namun politik negara Jepun tetap kebal terhadap apa juga perubahan yang mana ianya dikuasai oleh kaum lelaki. Daripada 1051 orang calon yang bertanding, hanya 186 orang atau kurang daripada 18% adalah merupakan calon wanita. Walaupun Undang-Undang Kesesamaan Jantina diperkenalkan pada tahun 2018, namun masih belum ada tanda-tanda perubahan yang berlaku. Peluang pendidikan.
Dalam masyarakat moden Jepun hari ini, boleh dikatakan tiada jurang jantina dalam pendidikan. Namun sebenarnya, perbedahan ini secara keseluruhannya telah menurun sedikit demi sedikit. Apabila pendidikan berstruktur berada dalam pemodenan awal, terdapat hanya had yang besar untuk peluang wanita dalam semua peringkat pendidikan. Seterusnya saya, Suhaizan bin Haji Noh akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Keinginan masyarakat Jepun hari ini. Jepun ialah sebuah negara. Terdapat penempatan yang kuat terhadap peranan jantina. Lelaki bekerja dan wanita melakukan kerja rumah. Ini juga memberi kesan kepada persekitaran kerja di Jepun. Banyak keadaan berlaku di mana sukar bagi lelaki untuk mengambil cuti, menjaga anak dan di mana wanita yang sudah berkahwin tidak dinaikkan ke jawatan pengurusan kerana keutamaan yang mereka berikan kepada keluarga. Namun kini di setengah rumah, lelaki menyediakan makanan dan pasangan berkongsi kerja rumah. Sekiranya masyarakat Jepun boleh menyingkirkan stereotip jantina dan mencipta gaya kerja tanpa jantina, Jepun akan menjadi sebuah masyarakat di mana semua orang boleh hidup dengan selesa. Inilah yang sedang diusahakan oleh masyarakat Jepun, terutamanya wanita. Pandemik telah mengubah cara orang bekerja dengan pantas, mewujudkan sistem telekerja dan persekitaran yang mudah untuk mengambil cuti. Menurut tinjauan Meiji Yasuda Life Insurance, peratusan lelaki dan wanita yang sudah berkahwin yang menjawab mereka bahawa ingin mempunyai anak meningkat kepada 30.5% daripada 21.3% pada tahun sebelumnya. Dan salah satu sebab ialah lelaki mempunyai lebih banyak peluang untuk penjagaan anak. Sebagai tambahan kepada sistem perundangan yang telah dipromosikan oleh kerajaan Jepun, mengubah budaya kerja supaya kedua-dua lelaki dan wanita dapat dengan mudah mengimbangi kerja dan kehidupan keluarga bukan sahaja akan menghapuskan persepsi peranan jantina, tetapi juga boleh meningkatkan kadar kelahiran seperti yang ditunjukkan dalam tinjauan Meiji Yasuda Life Insurance. Beberapa pendekatan telah diaplikasikan terhadap sistem budaya maskuliniti dan kekeluargaan di Jepun seperti berikut. Pertama, mengubah peranan wanita. Wanita memilih pasangan mereka sendiri daripada bergantung pada perkahwinan yang diatur dan kini menunggu lama kemudian untuk berkahwin. Terdapat lebih kesaksamaan dalam perhubungan dengan wanita mengekalkan kuasa ke atas pemeliharaan anak dan kewangan keluarga, sambil terus bekerja dan juga selepas bersalin. Mengubah kepulauan wanita, piawaian untuk memilih pasangan yang telah berubah dengan ketara manakala faktor seperti kestabilan kewangan, keberanian dan kesatriaan didapati semakin berkurangan kepentingannya. Kualiti yang lebih lembut seperti kebaikan, kepekaan dan penampilan semakin dititik beratkan oleh wanita. Wanita semakin memilih pasangan mereka berdasarkan ciri-ciri lembut yang berkaitan dengan personaliti dan penampilan. Mengubah nilai maskuliniti. Masyarakat Jepun, terutama kaum wanita, menginginkan lelaki Jepun akan mula memahami peralihan nilai penting ini di kalangan wanita. Dalam pengertian ini, trend ke arah penekanan kualiti yang lebih lembut di kalangan lelaki boleh dianggap sebagai reaksioner, pelarasan untuk memenuhi tuntutan faktor persekitaran yang mana mereka sendiri mempunyai sedikit kawalan. Seterusnya, kesimpulan. Sejarah menunjukkan masyarakat Jepun menghargai lelaki lebih mempunyai ciri maskulin berbanding wanita. Etika untuk menjadi rajin dan berdedikasi telah dibawa ke dalam masyarakat Jepun pasca perindustrian. Budaya bahawa lelaki membentuk tenaga kerja utama yang dijaga bekerja di luar rumah untuk masa yang lama, manakala wanita tinggal di rumah dan menjaga rumah tangga dan anak-anak. Terdapat usaha-usaha untuk mengurangkan budaya ini terutamanya kaum wanita. Namun masih belum berjaya, malah mungkin akan memakan masa yang lama. Idea bahawa lelaki bekerja dan wanita melakukan kerja rumah kekal dan mengikat masyarakat Jepun dalam pelbagai cara. Untuk mengubah budaya ini adalah penting untuk mendidik masyarakat Jepun sejak dari kecil untuk mengekalkan penyertaan aktif mereka dalam bidang yang bertentangan. Apa yang pasti bahawa nilai maskuliniti di Jepun masih utuh bila mana hasil kajian dijalankan terhadap kaum wanita yang masih menerima pakai bahawa kaum lelaki adalah lebih unggul. Untuk mengubah suatu budaya itu bukanlah mudah kerana telah sebati dengan kehidupan di sebuah negara yang telah menjadi peradaban turun-temurun. Itu saja daripada kami. Sekian. Terima kasih.